Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufiknya dapat kita memanfaatkan sebahagian daripada waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada malam ini dalam usaha menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita sambung pada matan baru yang termaktub dalam muka surat 164. Itu kata Syekh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wal qadaru khairuhu wa syarruhu wa hulluhu wa murruhu minallahi ta'ala. Dan qadar yang baik dan buruk, ya, manis dan pahit, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah bincangkan pada pertemuan yang lalu syarah yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Abil Is rahimahullah pada ayat qul la yusibana illa ma kataballahu lana, dan pada ayat wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ayat ini ayat 78 dan ayat 79 daripada surah An-Nisa. Kita dah bincangkan maknanya sekali imbas dan hari ini merupakan sambungan daripada perbincangan tersebut. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Dan kalau kebaikan yang menimpa mereka, mereka akan berkata hadhihi min indillah, ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka rasakan Allah muliakan mereka, mereka berada di atas kebenaran, Allah sayang pada mereka. Wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Kalau kejahatan yang menimpa mereka, bila kaum musyrikin, mereka kata ini semua daripada kamu. Artinya kalau kamu tak buat hal, kalau kamu tidak menghina Tuhan-Tuhan kami, kalau kamu tidak melakukan dakwah ini, dakwah kesesatan, begitulah dakwaan mereka, atau kalau kamu tidak memecah belahkan umat dan macam-macam tuduhan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata takkan berlaku macam ni. Bila dia dapat baik, dia rasa ni nikmat Allah bagi pada kami. Ketika dapat musibah, dia kata ni kamu yang buat. Allah kata kul, jawab pada mereka, kullum min indillah. Kalau tengok bahawa musibah dari siapa, semuanya Allah bagi.
Kullun, semuanya. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kullun min indillah, letakkan notasi itu qada dan qadar ataupun al-qadar dan bab takdir. Semua yang berlaku adalah daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Dan apakah yang menyebabkan kamu hampir-hampir tidak memahami perkataan nasihat dan pengajaran? Ini Allah apa yang menyebabkan mereka tak faham pengajaran itu, kata yang Nabi Allah perintahkan katakan kepada orang musyrikin. Kemudian Allah berikan kenyataan. Tadi berkaitan apa? Qada dan qadar. Namun sebab berlakunya satu perkara, dari sumber semua perkara datang daripada Allah, tapi sebab berlakunya satu perkara, sebab Allah menimpa, memberikan musibah, atau sebab Allah berikan kebaikan, Allah beritahu puncanya. Allah tetapkan semua. Tapi apa yang Allah tetapkan itu ada sebabnya. Sebabnya daripada mana? Allah kata, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan, sebab kamu dapat kebaikan, sebab kamu sehat, sebab kamu kaya, sebab kamu dihormati, sebab kamu diberikan rezeki, dan semua nikmat tersebut faminallah, sebab Allah yang nak kasih, Allah yang nak beri. Allah tak syaratkan orang yang solat baru sehat. Allah tak bagi syarat. Kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat Allah bagi itu faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan kalau berlaku perkara buruk, itu puncanya diri kamu sendiri. Apakah perkara buruk? Perkara buruk yang dibincangkan ini yang akan kita baca hari ini. Apa maksud baik dan buruk? Yang penting kalau lihat kepada sumber dan yang melakukan suatu perkara, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Semua datang daripada Allah. Namun perbuatan Allah tadi, Allah dah tentukan ada sebabnya, dan Allah beritahu penyebabnya adalah kalau kebaikan, sebabnya Allah memang nak bagi kebaikan. Allah tak terhutang budi dengan apa-apa yang kita buat. Ibadah yang kita buat, Allah simpan untuk kita, ada pahala untuk kita sebagainya. Allah, semua yang kita buat, Allah catatkan pahala, Allah gandakan, Allah berikan. Itu semua selesai. Tapi kebaikan dapat juga. Dapat nikmat, dapat kesihatan, dapat penghormatan, dapat anak, dapat rumah yang besar, kereta yang semuanya Allah bagi. Allah kata, ini semua datang daripada Allah. Tapi kalau ada musibah yang mentimpa kamu, atau ada kejahatan, keburukan timpa pada kamu, ketahuilah, cek balik diri kamu. Itu datang pada diri kamu sendiri. Dan ini sunnatullah. Sunnatullah. Okey. Terus baca peringkat bawah. 165. Ini yang kita masuk hari ini insya-Allah. Yang dimaksudkan dengan kebaikan itu hasanah. Yang dimaksudkan dengan kebaikan di sini ialah ni'mat. Dan maksud kejahatan ialah bala. Ni kaul satu. Kaul yang pertama. Jadi apa maknanya? Wa ma asabaka min hasanatin faminallah, ikut kau ni, apa sahaja nikmat yang menimpa kamu itu datang daripada Allah. Sebab di sini dia kata kebaikan itulah nikmat. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan maksud mana dia? Dan kejahatan, dan apa sahaja kejahatan yang ataupun bala yang menimpa kamu itu daripada diri kamu sendiri. Dan ini kata Syekh ni yang paling sahih. Ni yang paling sahih. Pandangan yang kedua. Ada pendapat mengatakan maksud kebaikan adalah nikmat. Sama.
Tapi kalau tengok kepada teks asal, taat. Bukan nikmat tapi taat. Ketaatan. Jadi nanti yang ambil pen ni. Betul kan? Pendapat yang kedua, ma asabaka min hasanatin faminallah, apa sahaja, barakallahu fik, Allah jazakallahu khair. Apa sahaja ketaatan, maksudnya kalau kamu solat, kamu puasa, kamu buat kebaikan, apa sahaja ketaatan yang kamu lakukan tu Allah, datang daripada Allah. Dan apa sahaja kemaksiatan yang kamu lakukan, itu kamu sendiri yang lakukan. Ini pandangan yang kedua. Iaitu berkaitan dengan taat dan maksiat. Dan ada pendapat mengatakan maksud kebaikan ialah kemenangan. Ini nombor 3. Ada 3 pandangan. Kemenangan yang maksud kebaikan adalah kemenangan yang diperolehi dalam perang Badar, dan maksud kejahatan ialah kemalangan yang menimpa dalam peperangan Uhud. Jadi ma asabaka min hasanatin faminallah, kemenangan yang kamu dapat dalam perang Badar itu daripada Allah, dan apa yang menimpa kamu di dalam peperangan Uhud itu datang daripada diri kamu sendiri. Okey. Kaul mana yang kuat? Kaul yang pertama. Pendapat pertama kenapa dia pendapat ni dia paling kuat? Sebab pendapat pertama merangkumi pendapat yang ketiga. Sebab yang berlaku di dalam perang Badar, kemenangan datang Badar adalah nikmat. Kekalahan ataupun musibah, bukan kekalahan, tetapi musibah atau kemalangan yang menimpa umat Islam dalam perang Uhud merupakan bala atau ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya al-baliyah. Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaul 1 dengan kaul 3 tak bertentangan. Kaul 1 adalah formula, kaul ketiga menyebutkan contohnya. Jadi tidak bertentangan antara kaul 1 dan kaul yang ketiga. Tinggal kaul kedua. Kaul kedua dikaitkan dengan ketaatan dan kemaksiatan. Maksudnya kalau kita buat baik itu sebenarnya Allah yang bagi. Kalau kita buat buruk, itu diri kita sendiri, punca diri kita. Syekh kata apa? Syekh kata, manakala maksud yang kedua yang kata taat dan maksiat tadi, manakala maksud yang kedua bukanlah maksud yang dikehendaki oleh ayat. Ayat ni tak cerita tentang ketaatan dan kemaksiatan. Ayat ni cerita tentang qada-qadar Allah. Nikmat dan musibah, nikmat dan bala yang ditimpakan pada kamu. Tapi kata Syekh, akan tetapi tidak ada pertentangan antara amalan jahat dengan pembalasan jahat disebabkan oleh amalan itu, di samping kesemuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan disebabkan amalan itu, disebabkan oleh orangnya atau disebabkan oleh kita tengok pada asal, walakin la munafata baina an takuna sayyi'atul amal wa sayyi'atul jaza' min nafsihi. Tapi tak ada berlaku pertentangan. Ayat ni tak cerita pasal tu. Tapi kalau katakan begitu juga tidak berlaku pertentangan. Bermaksud ketaatan dan kemaksiatan juga punca daripada perbuatan tu, daripada orang tu dia buat, dan balasan pun pada dia. Contohnya apa kata Syekh? Kalau nak maknakan begitu. Cuma Syekh kata makna ayat ni bukan berkaitan dengan tu. Ayat ni konteks tak sama dengan tu. Cuma tak berlaku pertentangan pun sebenarnya. Ini kerana kadang-kadang maksiat kali kedua merupakan hukuman terhadap maksiat pertama yang dilakukan. Kenapa orang tu boleh terlibat dengan ni? Sebab maksiat pertama. Sebelum dia buat maksiat yang besar, dia lakukan maksiat yang lain dulu. Sebelum seorang tu sampai pada tahap wal'azubillah syirik dan murtad, dia tinggalkan agama Allah, dia tak belajar agama, banyak maksiat-maksiat yang dibuat sebelum yang hujung. Tak mustahil suatu kemaksiatan yang dibuat merupakan hukuman Allah terhadap kemaksiatan yang sebelumnya, iaitu balasan Allah terhadap kemaksiatan. Orang yang tak nak pergi wuduk langsung, confirm tak solat.
Orang yang tak wudu, confirm dia tak solat. Orang yang tak belajar cara solat, confirm dia tak solat. Orang tak belajar mengaji, confirm dia tak mengaji. Belajar pun tak nak. Pergi belajar tapi tak nak faham. Atau seterusnya. Ada sahaja sebab. Syekh kata maknakan ketaatan sebab puncanya sebab memang kemaksiatan berlaku sebahagian daripada dosa berlaku kerana dosa yang sebelumnya. Orang yang pergi orang Allah kata jangan dekati zina. Zina tu berlaku sebab dia pergi dekat lah. Tak nak zina, kita tengok je. Kita pergi dekat je. Ini cerita budak-budak selalu. Soalan antum kalau duduk dengan budak-budak umur 16, budak-budak umur 16 nak pergi ceramah kat sekolah-sekolah tahfiz, bukan Baitul Rahmah lah, Baitul Rahmah nak ngajar tu. Nak kita siap-siap tak orang faham tu. Pak nak ngajar Baitul Rahmah. Di sebahagian tempat budak-budak tanya. Budak-budak tahfiz. Ustaz tak boleh ke Ustaz kalau kenapa tengok je pun haram Ustaz? Dia tanya. Budak-budak tanya. Dia bukan dalam kelas, dalam kuliah. Lepas anak biasa lepas habis kalau dengan budak-budak memang suka duduk. Duduk tanya dari mana, macam mana, cerita-cerita borak-borak, mula keluarlah cerita. Malah ada budak-budak kata, ini ayat yang mengejutkan. Ustaz kalau pegang-pegang je tak boleh ke? Kita nak marah. Dia nampak serius saja. Nampak apa yang ada otak budak-budak. Tapi bila kita rapat, buka surat tanya, jangan takut. Kawan dia tanya satu soalan, kita jawab baik-baik. Mula keluar apa yang ada dalam pemikiran dia. Dia kata, Ustaz, kan tak zina kan yang tu kan? Dia faham zina. Tak boleh zina. Dia belajar buat zina, tak boleh, dia kata kan kadar satu hasyafah, dia kata kadar hasyafah. Oh, belajar budak ni. Jadi kita kalau sebelum tu, maksudnya dia kata dekat tak apa kan? Maksudnya dia kat situ. Punca zina berlaku kerana mendekati zina. Tak mungkin orang yang tak dekat zina, menjauhi zina, duduk kat masjid, tawaf kat Mekah, tiba-tiba nak zina di tengah Mekah. Tak mungkin berlaku. Kecuali orang yang mungkin dia tak pergi semayang. Dia memang itu bukan nak pergi semayang, dia memang tengok situ paling selamat. Itu kan semayang berlaku zina dalam Kaabah, kisah dalam kaum Jurhum sebelum ketika antara penyebab ulama kata penyebab air Zam-Zam tertutup sebelum digali oleh Abdul Muttalib. Kalau orang yang janji nak buat jahat tu, dia bukan pergi masjid sebab beramal ibadat. Dia memang dah buat appointment kat situ. Dia dah janji dah kat situ. Dia kata ni tempat paling selamat. Bukan nak buat berat-berat dengan kan dia kata. Saya tengok video tu petang tadi. Mana kita punya geli tengok. Macam mana Allah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jauhkan kita. Kalau orang yang songsang ni, kita syukur kepada Allah. Allah berikan kepada kita selain daripada belajar hadis, belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar agama, Allah berikan fitrah yang selamat. Jadi kalau yang kat belakang, yang kat depan cerita pasal kahwin dua tu jangan marahlah. Mana masih fitrah, betul? Gurau-gurau je. Semua tak berani. Gurau-gurau je, semua tak berani. Tak ada seorang pun yang berani sini. Jadi itu cerita biasa, fitrah. Gurau-gurau. Tapi kalau sampai pada tahap luar dari fitrah, benda ni, ini benda yang kita risaukan. Macam kalau berlaku kes kat sekolah, cikgu-cikgu juga apa? Kadang-kadang budak lelaki kes, bercinta lelaki perempuan kan. Kat depan cikgu marah, kat belakang budak-budak. Dulu pun saya macam tu juga. Itu biasa. Tapi yang kita risau bila berlaku sesuatu di luar tabi'i. Luar fitrah. Okey. Ini kerana kadang-kadang maksiat kali kedua merupakan hukuman terhadap maksiat pertama yang dilakukan. Dan ia menjadi balasan yang buruk di samping ia sendiri merupakan amalan jahat. Dia amalan jahat tu dia yang memang sama macam ayat, apa yang jahat dia sendiri yang buat, kejahatan dia yang buat, dan itu juga merupakan balasan terhadap amalan jahat sebelumnya. Orang yang tak menjauhi, orang yang tidak mahu dekat dengan agama Allah, sudah pasti dia makin menjauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berusaha mendekati agama Allah, sudah pasti Allah akan bukakan hidayah daripada semasa ke semasa. Walladzina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha menuju arah kami, pasti kami tunjukkan jalan pada dia. Jadi pada awalnya belajar, marah sangat dengan contohnya, ramai kawan-kawan kita yang asalnya marah kepada Wahabi. Yang ada kat sini lah. Saya tak marah, tapi saya segeram ada. Geram tu bila dengar cerita macam-macam lah. Bila datang daripada cikgu-cikgu cerita, kenapa dia orang ni, siapa dia orang ni kan. Jadi bermula dengan ni kita cari, dengan geram, cari lagi, baca lagi, tengok lagi, baca lagi, sampai lama-lama faham. Sebab tu jangan marah yang geram sangat kat luar tu. Jangan risau sangatlah yang duk kecam, yang geram, yang tak suka, yang benci. Kita yang pernah melalui pengalaman begini, kita kata itulah proses dalam dakwah. Dia tengah kecam, dia tengah marah, geram, dia komen macam-macam tu. Sebab tu ana selalu sebut dengan kawan-kawan, tak payahlah pergi balas dia sehingga menjauhkan dia daripada sunnah. Dia datang kat wall kita, komen dan bagi pandangan itu pun, artinya dia dengar. Dia dengar dan dia terasa. Dia dengar. Maksudnya, satu benda yang baik. Kecuali lah kalau yang memang yang datang buat kacau, ceroboh dan memang datang sabotaj dan sebagainya, orang macam ni, tutup je lah dia punya komen atau anak tak pernah buat lagi lah. Maksudnya unfriend ke ataupun block ke, boleh buat. Tapi anak tak pernah lagi. Tak ada seorang pun ada block. Mana dia? Dia ada. Tapi, anak pernah block siapa? Anak block adik anak. Bukan anak block. Nanti kita cek senarai block. Kenapa masuk kat dia senarai block? Patut adik anak tak pernah like, tak pernah apa kan. Macam seorang ni. Rupanya tersalah tekan bila-bila, tak tahulah kan. Itu kalau tu biasalah. Orang paling dekat pula yang blog. Betul tak? Tapi sampai sekarang nak tahu kat mana nak buka senarai blog. Lupa dah. Tapi pun ada lah tempat tu. Yang penting, kalau kita rasa orang tu dia, ni baru kita ni, mana dia bermartabat apa? Orang jahat ni. Zulkarnain bila pergi jalan kali pertama, jumpa tak orang jahat? Jumpa, rehlah dia ke barat, orang jahat dihukum, orang baik dibagikan hadiah dan sebagainya. Masa rehlah dia yang ketiga, jumpa tak orang jahat? Jumpa, jahat sangat, Yajuj Majuj. Ada jahat yang kena blok. Ada jahat yang kita kena betulkan, kena dakwah, kena islah dan sebagainya. Ada yang jahat yang jenis yang kita boleh duduk sekali, kita terangkan lagi. Kadang-kadang budak ni buat jahat, kita boleh denda sikit-sikit, kita boleh baik, kita senyum balik. Ada jahat yang boleh dididik. Tapi ada jenis jahat yang memang kena blok. Iaitu anak cucu Yajuj dan Majuj. Bukan cucu lah, maksudnya dia punya perangai-perangai Yajuj Majuj ni, dia ada memang merosakkan. Kalau yang jenis begini boleh blok. Inna Ya'juj wa Ma'juj inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Yufsidun ke mufsidun? Inna Ya'juj wa Ma'juj yufsiduna fil ardh fa hal naj'aluka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Qala ma makanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Jadi ayat ni cerita tentang jenis jahat yang kena blok. Lepas ni ingat ada cerita tu. Ada jahat ada dua. Jadi tengok balik yang mana Yajuj Majuj blok. Kau tahu jangan pula nak blok orang Yajuj Majuj. Ni kisah ni sekadar panduan. Kalau yang merosakkan dan yang jenis Yajuj Majuj ini dah, yang begini dah, kejahatan yang merosakkan inilah yang layak ditahdir, yang layak ini memang cerita, bukan cerita ni, memang ulama cerita macam tu. Ada orang yang patut ditahzir, patut diblok sebagainya. Tapi kalau orang buat jahat dengan sebabkan silap, kerana tak faham, kerana berbeza pandangan, kerana semua sekali, ini perlu, dia bukan proses tahzir, dia proses dakwah, proses ud'u billatihi ahsan, proses mujadalah billatihi ahsan, proses mau'izah hasanah. Ini sudah berdakwah. Ada yang jahat memang kita tahu tak mampu dakwah, caranya adalah blok. Memang ada dua. Sebab tu kalau salah letak, orang yang buat silap sikit, kita pergi letakkan senarai kesalahan macam besar sebagainya, tak kena. Perlu faham. Allah pun adil. Dalam orang kafir sekalipun Allah adil. Ana selalu sebut, dalam hukum terhadap orang kafir sekalipun Allah adil. Kaum musyrikin dengan ahli kitab tak sama. Ahli kitab kita boleh makan sembelihan dia, ahli kitab kita boleh kahwin dengan wanita dia, ahli kitab ada hukum jizyah dan sebagainya.
Tapi kaum musyrikin tak. Walaupun sama-sama kafir. Allah. Okey. Nak komen tak yalah. Yang janganlah ditajuk lagi ni. Okey. Kadang-kadang kebaikan yang kedua dilakukan merupakan ganjaran bagi kebaikan pertama yang telah dilakukan sebagaimana dibuktikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Jelas insya-Allah mana dia? Yang ni yang tadi tu ringan sikit. Yang ni kena faham sikit. Faham dia punya khilaf ataupun cara rad kepada golongan Qadariyah. Fahaman Qadariyah. Siapa Qadariyah? Semua yang menyeleweng dalam bab qada qadar dipanggil Qadariyah. Cuma penyelewengan ada dua. Ada dua jenis. Satu yang menafikan qadar, satu lagi yang melampau mengisbatkan qadar sehingga menafikan iradah makhluk, manusia. Jadi Qadariyah ni kadang-kadang merujuk kepada kedua-dua kumpulan. Kalau kadang-kadang merujuk kepada dua-dua kumpulan, kadang-kadang merujuk kepada salah satu daripada mereka. Namun dari segi penamaan, Qadariyah lebih merujuk kepada golongan yang menafikan qadar. Dari segi uruf dalam kitab-kitab ulama, golongan Qadariyah adalah golongan yang menafikan qada qadar. Lebih istilah tersebut lebih tertumpu kepada kelompok ini. Kelompok yang tidak akur terhadap wujudnya qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Dia kata apa? Semua yang kita buat, perbuatan makhluk, af'alul ibad, makhluk tu sendiri yang cipta. Allah tak cipta. Mana Allah cipta manusia. Manusia yang cipta perbuatan dia sendiri. Jelas? Dia tak menafikan Allah cipta dia. Satu ayat yang paling kuat untuk tolak mereka, Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah cipta kamu dan apa yang kamu lakukan. Tapi golongan ini dia kata apa? Allah cipta kita. Tapi perbuatan kita, kita sendiri yang cipta. Jabariyah kata, Allah cipta kita, perbuatan kita, dan segala yang kita buat tu Allah yang buat. Nampak beza? Jadi dia guna ayat wama ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Masa kamu melempar dan kamu lempar senjata kamu, ketika kamu lempar tersebut bukan kamu lempar tapi Allah yang lempar. Jadi wama ramaita iz ramaita walakinallaha rama ditukarkan pada semua perbuatan, dikiaskan pada semua perbuatan formula tersebut. Dan tidaklah kamu makan ketika kamu makan kecuali Allah yang makan. Cuba tukar lagi apa? Sehingga golongan ini ketika buat maksiat sekalipun Allah yang buat. Inilah pahaman Jabariyah yang bawa ke batiniyah. Semua perbuatan dinisbahkan pada Allah. Jadi makhluk, Allah ciptakan makhluk, Allah ciptakan perbuatan makhluk, dan kehendak makhluk itu semua ditetapkan. Semua perbuatan, semua Allah Subhanahu Wa Taala yang lakukan. Makhluk hanya berlakon. Tak berlakon. Kita dunia ini hanyalah seperti bulu yang berterbangan. Kita hanyalah lakonan. Hakikatnya pelakunya adalah Allah. Ini selalu kita jumpa. Kalau duduk geng-geng batiniyah yang melampau ni, bukan batiniyah semua melampau. Kan? Geng batiniyah ni, kita akan selalu temukan perkataan ini. Ayat yang mengatakan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Zahir batin Allah yang buat semua. Kita yang zahir semua Allah. Ni golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah. Ahli sunnah kat mana?
Tengah-tengah. Allah cipta kita. Dan Allah cipta perbuatan kita. Dan Allah cipta segala-gala yang ada pada kita. Dan Allah beri pilihan kita. Pilihan kita, kehendak kita bergantung pada izin Allah. Tapi kitalah yang pilih, kitalah yang buat. Allah ciptakan perbuatan dan pilihan kita. Jadi kita, ketika kita makan, siapa makan? Kita, pilihan kita makan. Ada hari tercekik. Tercekik itu kata-kata Allah. Ada hari kita nak gigit kambing, oh sedap, tengok-tengok gigi tertanggal. Itu qada-qadar Allah. Kadang-kadang Allah izinkan, kadang-kadang Allah tak izinkan, kadang-kadang Allah berikan musibah pada tempat kita nak pergi bercuti, nak happy, sampai sana bergaduh. Kan? Walaupun manusia, tapi ada sesuatu yang kita nak kadang-kadang tak terjadi. Menunjukkan kita, kehendak kita, wa ma tasyauna illa ay yasha Allah rabbul alamin. Okey. Kehendak kita ada kehendak, kita ada perbuatan. Allah berikan kita mampu buat, dan perbuatan kita kesan. Namun semuanya bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah walaupun ciptakan kita, Allah ciptakan perbuatan kita, dan kita Allah berikan pilihan buat apa sahaja pun kita nak, tapi kita tak bebas dari kuasa Allah, sebab Allah yang mencipta. Allah boleh tarik balik apa yang Allah beri pada kita. Itu ahli sunnah wal jamaah. Beza daripada qadariyah. Qadariyah Allah tak masuk campur. Allah ciptakan kita, lepas tu kita yang buat segala-galanya. Kenapa mereka kata begitu? Mereka takut kalau makhluk ni buat benda jahat, takkan Allah cipta benda jahat. Pada anggapan mereka, kalau Allah cipta, artinya Allah suka, Allah sayang. Semua yang Allah cipta tu Allah sayang. Mustahil Allah sayang kepada kemaksiatan. Sedangkan kita kata, kehendak Allah, kehendak Allah tu ada dua. Allah hendak mencipta, lain kehendak kauniyah. Hukum Allah itu mahabbah. Kehendak, hukum syarak Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut hukum syarak Allah sayang. Itu yang berkaitan dengan kasih sayang Allah, berkaitan hukum syarak. Kita solat tak solat, kita puasa tak puasa, sabar tak sabar, yang berkaitan hukum syarak. Berkaitan dengan apa yang Allah tetapkan, itu ikut kehendak Allah. Sebab Allah boleh uji siapa saja Allah nak. Itu kehendak Allah. Tapi hamba yang sabar, Allah sayang. Hamba yang meratap, Allah tak sayang. Jadi hukum syarak yang menjadikan Allah sayang pada kita ataupun tidak. Jagalah hukum Allah. Jaga hukum syarak. Ihfazillah yahfazka. Jagalah hukum Allah betul-betul, Allah akan jaga kamu. Jadi bila kita jaga, baru Allah pelihara kita. Allah pelihara kita. Jelas? Okey. Fahaman qadariyah tidak boleh menggunakan firman Allah, famin nafsik. Itu wa ma asabaka min musibatin famin nafsik. Semua musibah yang timpa pada kamu, yang menimpa kamu itu adalah datang dari diri kamu. Tak boleh kata kita yang cipta. Tak boleh kata manusia yang cipta perbuatan dia sendiri. Kenapa? Ini kerana fahaman qadariyah tidak boleh menggunakan firman Allah famin nafsik, itu datang daripada diri kamu sebagai hujah. Ini kerana mereka mengatakan amalan hamba sama ada baik atau jahat adalah datang daripada hamba dan bukannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qadariyah kata semua yang kita buat Allah tak secampur. Allah cipta kita, betul kita buat semua benda. Ini kata-kata mereka. Okay. Sedang Al-Quran membezakan antara amalan jahat dan amalan baik. Sebaliknya mereka tidak membezakan antara kedua-duanya. Ini satu kesalahan. Yang kedua, begitu juga kerana Allah telah berfirman, kullu min indillah. Allah kata, Allah dalam qada' dalam amalan, Allah kata dalam ketetapan semua daripada Allah. Dalam asbab ataupun penyebab berlakunya suatu perkara, Allah bezakan yang baik dan yang buruk. Mereka borong semua sekali. Qadariyah berpendapat ganjaran baik dan balasan jahat datangnya daripada Allah. Qadariyah berpendapat ganjaran baik, iaitu sebab, dan balasan jahat datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka kata dari segi ganjaran dia datang daripada Allah, tapi dari segi perbuatan manusia itu sendiri yang cipta. Jadi Allah cipta kita. Kita yang cipta amalan kita. Balasan dia Allah yang kasih.
Balasan dia Allah yang kasih. Tu Qadariyah kata. Sedang jadi jadi Syekh kata, apa yang Quran sebut tak sama macam yang kamu sebut. Kamu kata Allah tak buat. Allah tak cipta. Allah kata kamu Allah tak cipta. Sedangkan Allah kata yang Allah cerita dari segi ciptaan semua yang berlaku Allah yang lakukan. Cuma sebabnya, sebahagian daripada sebab berlakunya musibah itu datang daripada diri kamu sendiri. Faham Takut lama-lama, makin lama-lama. Lama-lama kadang-kadang kesusun ayat pun jadi ni. Firman Allah Subhanahu wa taala selepas itu, ma asabaka min hasanatin adalah sama dengan firman Allah wa in tusibhum hasanatun dan wa in tusibhum sayyi'atun. Itu ayat 78 dan 79. Sama je konteksnya, cuma satu cerita tentang perbuatan, yang satu pencipta, yang selepasnya cerita tentang sebab perbuatan itu datang, tapi berkaitan dengan kebaikan dan keburukan. Antum boleh cek balik ke situ insya-Allah. Okey. Sambungan lagi Allah kata, sedang Allah Subhanahu wa taala membezakan antara kebaikan iaitu nikmat dengan kejahatan iaitu musibah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat daripadanya dan musibah daripada manusia. Ini dari segi asbabnya. Ini kerana kebaikan. Kenapa begitu? Kenapa kita nisbahkan kalau dalam ayat dia kata kalau Allah cipta semua benda, sedang tak payah cakap daripada diri kamu sebagainya. Kan sedang cakap daripada Allah sedang semua benda. Tapi tahulah kita buat jahat Allah akan balas. Memang tu pun Allah kata. Mereka tak faham sangat. Kenapa tak boleh disebabkan pada Allah benda yang buruk? Kita dah benda buruk tak boleh disebabkan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kata ini kerana kebaikan disandarkan kepada Allah kerana dia berbuat baik melalui nikmat itu daripada pelbagai aspek. Kalau baik ni, kalau Allah bagi kita nikmat, bagi kekayaan, ada tak benda buruk terkandung dalamnya? Tak ada, semuanya baik. Baik kat mana? Allah tetapkan tu. Bila Allah tetapkan, perbuatan Allah baik. Orang terima pun, semua nampak benda tu baik. Tak ada orang nampak bila orang tu pandai, dia teruk lah dia. Tak. Pandai ni, dia sempurna dari segi segala arah. Kesempurnaan dan nikmat tu nampak sempurna dari segala arah. Maka layaklah disebabkan Allah SWT sebab Allah Maha sempurna. Tapi kalau perkara musibah, ada orang rasa tak selesa. Tak sesuai. Kemalangan. Allah buat kemalangan, Allah cipta, mesti ada kebaikan. Tapi ada orang yang rasa tak baik. Kalau dia dengar, ini datang daripada Allah. Perkataan tu yang kalau dia kata benda yang buruk rasa buruk datang daripada Allah, takut dia disebabkan keburukan pada Allah. Sedangkan perbuatan Allah semuanya baik. Cuma buruk itu berlaku pada makhluk. Pada makhluk dan bukan pada makhluk mahdah. Semua buruk tak. Pada certain makhluk. Contohnya Allah letakkan ada orang yang dipancung. Baik ke buruk? Buruk untuk yang kena pancung. Tapi keadilan untuk umat atau untuk orang yang dia bunuh sebelumnya. Jadi pancung ni kadar baik ke buruk? Buruk untuk yang kena pancung, baik untuk keluarga yang mangsa yang dibunuh. Kadar Allah, walaupun kita tengok ada semua yang Allah lakukan itu mengandungi kebaikan dan tak ada buruk yang mahdah, tapi benda buruk tak disebabkan kepada Allah sebab takut bahasa manusia ni menisbahkan benda buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah tidak cipta perkara yang buruk yang mahdah, yang buruk sahaja. Jelas? Syaitan baik ke buruk? Buruk, jahat. Betul? Tak ada syaitan, ustaz syaitan. Tak ada. Syaitan semuanya syaitan. Semuanya syaitan. Dia jahat. Ahli syaitan baik betul. Semoga Allah merahmatinya. Amin. Ana antara orang yang respect lah. Respect dari segi apa? Susah orang yang korbankan masa dia betul-betul pergi tuntut ilmu. Ana tak tahu pendirian beliau. Pendirian beliau, hijrah beliau macam mana pandangan. Tapi usaha beliau berhijrah, tinggalkan dunia lakonan, pergi duduk di negara orang dan dengar cerita pula bersusah payah di sana kerana tuntut ilmu. Ini satu usaha pengorbanan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, balik mula. Eti ni pandai dia je. Punchline dia kena. Alhamdulillah.
Okey. Ini kerana kebaikan disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia berbuat baik melalui nikmat itu daripada pelbagai aspek. Itulah terjemahannya lebih kurang begitulah. Kebaikan dilihat dari segi segala aspek, maka disebabkan kepada Allah. Siapa yang cakap pun, kalau kita masya-Allah, nikmat daripada Allah. Orang kafir dengar pun, oh Allah yang bagi, happy semua. Benda baik. Kalau benda yang musibah yang buruk, ada orang yang rasa tak selesa dengan benda tu. Kan? Dia rasa tak selesa, rasa tertekan. Oh kita oh baik ni, ada baik. Nak kena lempang dengan dia. Kita kata sabar, nak cerita pun cerita, ada hikmah pun cerita dengan, sebab apa? Keadaan begitu, bila ada saja Allah nak semua yang disebabkan Allah baik semata-mata. Jadi kalau ada sedikit mengandungi keburukan bagi setengah pihak atau setengah aspek tertentu sebagainya, tidak disebabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, memang perbuatan Allah itu baik secara mahdah. Kesan makhluk yang rasa tak baik itu, dia tak sesuai dengan kehendak dia atau kemaslahatan dia. Dia rasa tak sesuai. Bukan sebab qada Allah itu tak buruk, tak baik. Semua musibah yang Allah timpa pada kita ada mengandung kebaikan. Kesan kebaikan itu dikecapi atau tidak bergantung pada dia. Bergantung pada orang yang terima musibah. Kalau dia sabar, redha atau syukur dengan apa yang Allah tetapkan, sudah pasti kebaikan itu zahir pada dirinya. Kebaikan pada musibah tersebut, kalau dia lawan, kebaikan itu tak terzahir, hilang kebaikan kerana diri dia. Kerana diri dia sendiri. Clue kepada qada-qadar itu baik atau buruk kesannya pada manusia itu sendiri. Apa yang Allah tetapkan, semuanya baik. Namun kebaikan itu terzahir atau tidak, lihat kita dapat kecapi atau tidak, bergantung kepada keadaan makhluk dalam menerima perkara tersebut. Nabi Yusuf kena buang dengan abang dan perigi, baik ke buruk? Buruk. Tetapi Yusuf sabar. Kisah Yusuf sabar, dakwah orang pada jalan Allah, macam-macam musibah timpa. Hujung sekali budak kampung kat Badiah duduk dalam istana dan sekali jadi menteri dalam kerajaan Firaun zaman tu, ataupun Aziz zaman tu. Tak sebut Firaun. Firaun Allah nisbahkan pada yang jahat. Ni yang agak baik, kita panggil Aziz. Mana pemimpin, mana kalau istilah kita Firaun lah, istilah kalau kata semua raja Mesir dan Firaun, mana Firaun zaman tu lah. Tapi kita tak Firaun sebab menghormati istilah Al-Quranul Karim. Allah tak disebabkan Firaun kecuali kepada yang jahat. Jadi pemimpin Mesir berbangsa Qibti tak mungkin mengambil orang yang berbangsa Bani Israel duduk dalam istana pun, tapi sampai jadi menteri atau raja menurut setengah riwayat di dalam kerajaan Qibti. Tak mungkin. Tapi musibah yang bawa ke sana. Nabi Musa, Bani Israel, tiba-tiba jadi anak angkat Firaun. Tak mungkin. Inilah orang yang nak bunuh ni. Orang yang nak cari sampai berapa ribu anak Bani Israel yang dibunuh sampai tak ada. Lama dibunuh sampai tak ada pekerja. Baru dibuat selang-seli. Selang-seli. Setahun bunuh, setahun biar. Setahun bunuh, setahun biar. Sama diselangkan. Begitu. Lahir Nabi Harun pada waktu dibiarkan, waktu Nabi Musa kena musibah waktu dia nak bunuh. Mak dia pula dapat ilham, iaitu dapat wahyu Allah, ilham, buang anak dalam tabut. Dalam bekas. Bekas kayu ni, kerja Allah. Daripada musibah timpa tadi, baby yang lahir dalam keadaan tak dijaga oleh mak dia, mak dia terpaksa dalam keadaan begitu, hujung sekali natijahnya duduk jadi orang terhormat dalam istana Firaun. Musibah, ada kebaikan tidak? Ada. Musa pula suka tolong orang, badan kuat. Dah besar sikit tolong orang. Siapa yang ni pergi tolong, tumbuk sikit. Kawan tu tunjuk, biasalah. Tunjuk kuat sangat sebagainya, nak ni bagi tenang sikit. Bang. Tumbuk bang sikit, mati pula. Alamak. Siapa nak bunuh? Dia tak nak bunuh. Tapi keadaan, tangan dia kuat. Musibah tak?
Musibah. Nak tolong, nak redakan pergaduhan. Mati pula member tu. Tengok-tengok, ya Rab, keluarga Fir'aun. Ni anak angkat. Yang ni mungkin anak saudara sendiri. Dan bukan satu, Fir'aun dah sedar dah, dia ni Bani Israel. Muka pun lain dah besar dah. Kenal, muka kepti dengan Bani Israel lain. Tapi anak dah jadi anak angkat, jagalah kan. Sehinggalah musibah berlaku. Lari. Sampai ke mana? Ke Madian. Madian dekat ke jauh? Menunjukkan kuasa Fir'aun. Fir'aun masa sampai kat Madian, takut lagi Fir'aun dapat kejar. Maksudnya, bukan kuasa yang calang-calang. Dia punya SB dia sampai ke negeri yang Musa kenal siapa Fir'aun. Lari sampai ke Madian, sampailah ayah mertuanya, ataupun ketika itu, ada kata Nabi Syuaib, ada kata Raja Saleh, kata tenang, di sini kamu selamat. Mana Fir'aun tak sampai sini. Madian kat mana? Di antara Saudi dengan Jordan, jauh sana. Memang betul Fir'aun berkuasa lah. Musibah, tak ada tempat tinggal, tapi Allah bagi. Bukan dapat tempat tinggal, dapat wanita terbaik di atas, antara wanita terbaik di atas muka bumi ketika itu. Kahwin dengan anak Nabi Syuaib AS. Kalau sahih riwayat, itu adalah Nabi Syuaib AS. Di Madian. Kalau tak duduk kat Islam Fir'aun, jadi siapa? Siapa isteri Musa? Mungkin anak saudara Fir'aun. Mungkin anak Fir'aun, anak angkat kahwin dengan anak sebagainya. Tapi waktu tertentu Allah berikan musibah. Yang penting, bila Allah bagi musibah tu, sabar, reda, tenang, syukur dengan apa yang Allah berikan. Allah bagi satu musibah, banyak kebaikan yang Allah nak beri. Aisyah, musibah, orang tuduh dengan tuduhan al-ifk, zina. Allah turunkan Quran, satu surah dibaca sampai hari kiamat, membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. Musibah, ada kebaikan. Jangan sangka musibah itu ada keburukan. Walau bagaimanapun, musibah ni, kita suka ke? Nak pujuk diri. Anak masa kereta anak boom kan. Bau tengah betul-betul ni kan. Kena overhaul kan. Fikir, aku ajar akidah. Jadi kan, baru nak sedih. Dah hati, aku jawab kadar-kadar lah, dah hati kan. Ni nasihat dia sendiri. Musibah, ada kebaikan, tak ada apa. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Tak rasa apa-apa. Cepat. Mana ilmu ni bagus juga. Dia menasihati diri kita sendiri. Sedih pun sedih lah. Kan? Musibah kena. Waktu bincang kata kawan, ada lagi benda yang berlaku. 2. Tapi tetap. Allah mudahkan. Apa sahaja berlaku pada kita. Kadang-kadang kita rasa macam, ya Allah, berlaku satu benda lagi. Jangan mengadu dengan manusia. Jangan ni semua sekali. Tenang. Yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mudahkan. Hidup ni kita jaga hukum Allah. Jaga syariat Allah. Biarlah Allah tunjukkan jalan keluar melalui jalan taqwa. Ana selalu sebut, wa man yattaqillah jaj'al lahu makhraja. Jalan keluar kita satu je, jalan taqwa. Jangan menipu. Jangan menipu orang, jangan rasuah, jangan terus ambil duit orang, sebagainya. Tenang. Yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan. Insya-Allah Allah bukakan jalan. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak akan melakukan kejahatan. Sebaliknya, segala perbuatannya adalah kebaikan. Oleh itu, Nabi SAW berkata dalam doanya, wal khairu kulluhu biyadaik wasyarru laisa ilaik, labbaika wa sa'daik. Wal khairu kulluhu biyadaik wasyarru laisa ilaik, tabarakta wa ta'alait. Antara doa istiftah ketika kita mula solat. Kebanyakan kita hafal Allahu Akbar kabira lah kan. Ada banyak lagi doa-doa yang hafal, antaranya doa tadi. Nabi kata apa? Kebaikan semua berada di tanganmu dan tidak ada kejahatan yang dinisbahkan padamu, ya Allah. Sebab tu bila kita tengok pada ayat Quran banyak, terlalu banyak ayat macam ni. Wadduha
wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka. Wadda'a sebut rabbuka. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tak ada rabbuka. Kenapa? Sebab keadaan tu mengandungi perkara yang ada buruknya. Wadda'a, apa sebab wadda'a? Tinggalkan keadaan wida', tinggalkan keadaan baik. Kita tawaf wada', kita nak duduk kat Mekah, tapi kita kena balik. Wada'. Kita, ayah kita pergi bekerja jauh. Kemudian kita taudiat pada dia. Duduk tepi jalan. Walaupun terpisah, tapi bye-bye, bye-bye, abah, bye-bye, abah. Nama jalan. Kan? Memang terpisah. Tapi dengan keadaan taudiat, adanya wada', adanya perpisahan yang baik. Tapi qila, wa ma qala, ni kalimah daripada maksudnya qila ni marah. Kan? Hentak pintu, setat kereta, keluar. Tak balik-balik. Tahu-tahu jenazah datang. Contohnya. Qila. Pisah dengan keadaan tak baik. Ataupun pisah, keluar. Waktu keluar dalam keadaan berpisah kerana tidak baik, kerana marah tadi, qila ni marah. Dalam keadaan ni, itu benda yang ada mengandungi buruk. Ketika Ummu Jamil kata, Muhammad, mana Tuhan kamu? Mana syaitanmu? Tak bawa wahyu pada kamu? Nak Jibril, ada berlaku kelewatan turun wahyu. Nabi rasa sedih. Datang Ummu Jamil pula, mana syaitan kamu? Dia kata, kamu kan buat wahyu, engkau tu syaitan yang cakap dengan engkau tu. Bukan Jibril. Jadi, Nabi sedih. Allah turunkan ayat wadduha, demi waktu duha, wal laili iza saja, dan demi waktu malam bila dia gelap. Waktu duha mewakili waktu kita gembira, waktu malam waktu kita duka dan sedih. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Rabbmu wida' pada kamu pun tak pernah, apatah lagi nak tinggalkan kamu dalam keadaan marah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Penyelesaiannya, nak tahu tentang qada qadar baik buruk ni, ketahuilah akhirat itu lebih baik daripada dunia. Atau ketahuilah yang belakang itu, al-akhirah boleh berarti hari akhirat, atau ketahuilah akibat dan kesan daripada apa yang Allah berikan ini lebih baik daripada apa yang kamu rasakan sekarang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian Allah kata, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan pasti Allah akan bagi kepada kamu satu pemberian yang kamu akan rasa redha. Ini yang sepatutnya kita rasakan. Berlaku apa sahaja, ingat janji Allah. Bila kita kena musibah, Allah akan bagi satu benda yang kita redha. Allah tak, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Confirm. Ada kebaikan. Sebab tu, kata Syekh, benda-benda yang mengandungi kadar-kadar buruk, walaupun dia baik, tapi ada sifat tertentu yang boleh jadi buruk, atau orang tertentu memandangnya sebagai buruk, tidak dinisbahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dinisbahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana beradab. Kerana itulah hakikatnya. Adab, dan memang hakikatnya Allah cipta segala-galanya, Allah buat segala-galanya, Allah tetapkan segala-galanya. Namun dari segi keburukan yang dirasai itu datang pada makhluk. Ada pada makhluknya, maka tak disebabkan pada Allah. Sebab tu adabnya kalau bercakap, ada benda buruk, jangan disebabkan pada Allah. Sama, hatta dalam bab kebaikan, hatta bab amal baik. Bila Allah kata, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salatlah lillah, li rabbika lillah. Salatlah kerana Rabbmu, salatlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wanhar, dan sembelih. Tak ada lillah, tak ada li rabbik. Kenapa? Sembelih ni ada yang sakit, ada binatang yang sakit, ada perempuan yang menangis. Bila kena sembelih, kambing yang disuka ke, lembu yang dia ni ke, atau orang yang memang takut darah, orang yang vegetarian,
yang dia rasa macam tak boleh bunuh apa semua. Benda tu baik, ibadah. Tapi ada pihak yang terasa sebagainya. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar tadi tidak disebabkan pada Allah dalam pengucapan. Walaupun hakikatnya fasalli li rabbik wanhar li rabbik. Atau wanhar lillah. Jadi dalam adab berkata-kata, perkara buruk kita tak disebabkan pada Allah. Suatu bila hujung, selalu saya cakap, yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang daripada diri saya sendiri dan daripada syaitan. Kerana syaitan ni memang buruk. Daripada syaitan. Syaitan yang melupakan, syaitan yang menjadikan orang tu bangga, syaitan menjadikan kadang-kadang permusuhan dan sebagainya. Daripada diri kita daripada syaitan. Kita kadang-kadang buat baik, kadang-kadang buat jahat. Syaitan confirm buat jahat. Jadi kemungkinan jahat tu daripada kita atau daripada syaitan. Salah tidak? Tidak salah. Dan itu tidak menafikan qada dan qadar. Walaupun ada sebagian ustaz kata ayat ini tak kena, ni menafikan qada qadar. Itu hanya yang cakap itu hanyalah golongan qadariyah. Tak, bukan sebab, bukan menyatakan, bukan nak cerita tentang menafikan qada dan qadar, tapi kerana beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak akan melakukan kejahatan, sebaliknya segala perbuatannya adalah kebaikan. Oleh itu, okey, ni dah tadi. Okey. Maknanya ialah engkau tidak menciptakan kejahatan semata-mata. Sebaliknya, segala yang engkau ciptakan mengandungi hikmah. Nyamuk disebabkan ada nyamuk, adanya kelambu. Kaya satu keluarga, pengusaha kelambu. Kaya satu kilang, dan pekerja-pekerjanya kilang ubat nyamuk tu, racun nyamuk. Kilang racun nyamuk, ubat nyamuk lah, senang nak faham, tak payah tukar istilah. Ubat nyamuk, kesian nyamuk, bagi racun kat dia panggil ubat. Apa sahaja yang ada mengandungi kebaikan, mesti ada hikmah. Maka hikmah ini dianggap sebagai kebaikan. Akan tetapi kadang-kadang kebaikan ini mengandungi kejahatan bagi setengah manusia. Bagi orang dia rasa tak selesa. Ini adalah kejahatan bersifat juz'i. Juz'i artinya bersifat objektif. Objektif kan? Pada bersifat juz'i, pada setengah keadaan. Juzuk bukan keseluruhannya. Adalah yang terasa, ada yang sakit dan sebagainya. Kan, perkahwinan tu semua orang rasa selesa. Tinggal awet perempuan tu, pakwa perempuan tu yang sakit. Menungging seorang dalam bilik. Kan? Siapa suruh tak pinang dulu? Kan? Duk ajak ke sana kemari, orang lain pinang dapat. Tu dia duk sedih. Kenapa tengok anak? Ramai bujang kat sini ni kan. Bujang-bujang kahwin lah. Jangan tengok banyak sangat. Jangan cari banyak sangat. Tak ada yang sempurna. Betul? Bujang senyum je. Yang dah kahwin tu jangan senyum. Kena marah nanti. Manakala bagi nisbah kejahatan secara mutlak, maka Allah Subhanahu Wa Taala bersih dan suci daripada melakukannya. Tak ada satu benda buruk yang mutlak. Tak ada. Inilah maksud kejahatan tidak berpunca daripadanya. Kejahatan tak disebabkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Oleh kerana seterusnya kita sambung pada pertemuan akan datang, kita buka pada soalan insya-Allah. Tafadhal. Saya. Dah bagi dah. Selamat lah. Kalau misalnya yang saya bagi dia lain kita dia lalai, kita solat, saham dosa keempat saya. Masa buat dia kita tak tahu, semoga Allah ampunkan. Selagi, tapi kalau boleh lah kita tegur dia dan apa sahaja kita mampu cover yang sekadar yang mampu, itu saja. Sepatutnya tidak dihadiahkan pada dia. Sepatutnya satu perkara yang haram secara mutlak musnahkan. Bila diharamkan, contoh Nabi ketika
diharamkan arak. Sahabat tuang. Tak ada cari mana Yahudi. Tak ada cari Yahudi nak minum arak, nak cari. Kan ramai lagi geng-geng yang belum masuk Islam di Madinah tu. Tapi bila tu diharamkan, sebaiknya kita musnahkan. Begitu juga sahabat tengah makan himar, makan keledai di Khaybar. Tiba-tiba Allah turunkan pengharaman keledai di haramkan makan keledai. Nabi suruh sahabat isytihar. Sahabat tengah masak dan banyak keledai, dapat tawan. Keledai tak tahu daging dia sedap, sahabat suka mungkin sedap kot. Jadi tengah masak-masak belum sempat makan. Bayangkan lepas perang semula nampak daging macam nampak smokes macam apa. Macam nampak brisket, lamb rib dan sebagainya lah. Tiba-tiba kena tumpahkan, kena buang. Semua sahabat buang. Itulah yang terbaik. Tapi kalau dah berlaku, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kesalahan kita. Kita dah bagi pada dia, jadi milik dia lah. Tapi kalau apa yang mampu nasihatkan, insya-Allah. Tak wajib. Kalau dah bagi lagi lah, dah bagi pun tak perlu, apatah lagi nak baiki. Gantikan. Kecuali perkara yang mengandungi manfaat. Contohnya, sebelum ni kerja apa? Sebelum ni kerja ada bunga yang kita ambil. Ada riba. Bila kita bertaubat, jangan bakar duit pula. Duit tu ada manfaat tak? Manfaat. Beza pada arak, beza daripada yang tadi. Duit tu kita dapatkan dengan cara yang haram. Bukan kita lah, auzubillah. Orang yang buat salah tadi lah. Dengan cara yang haram. Bila dia bertaubat, dia tahu sumber yang haram. Jangan musnahkan duit. Jangan bakar duit, jangan bakar rumah, jangan bakar itu, tak. Benda-benda ni pulangkan, mana boleh berikan kepada orang lain yang dapat memanfaatkannya. Kalau boleh pulang, kalau duit tu duit curi, bagi balik ke orang, pulang pada haknya. Kalau benda yang bunga ni nak bagi kat siapa? Jadi bagilah kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, sedekahkan ke mana-mana sekalipun sumbernya. Walaupun sebagian ulama kata berikan ke tempat yang tidak mulia seperti buat tandas, buat jalan dan sebagainya. Tapi rajihnya wallahu alam, ke mana pun kita bagi, dia sebut dosa tu pada jalan dapatkan dia, bukan pada orang yang kita berikan sedekah untuk manfaatkannya. Jadi kalau barang tu barang tak ada manfaat, contoh alat muzik sebagainya, memang bagi pada dia main lagi. Jadi tak ada apa-apa manfaat. Benda-benda yang ini boleh kita musnahkan saja. Walaupun berat lah, mahal. Anda tahu, sangat mahal. Terkejut lah. Ada kawan-kawan artis yang ni, dia cerita balik, gitar satu buat apa, dan macam nak beli motor. Tapi itulah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti yang kata, pegang tu dah pegang gitar haram. Saya suruh pegang muzik haram. Tak apalah kalau kita pegang haram, yang kata boleh tu boleh lah. Maksud kita yang pegang kata haram tak boleh, tak boleh lah. Okey, insya-Allah. Sebab tu ada yang melampau, memang ada yang sampai bakar duit. Dia kata duit haram dia bakar. Tak kena tu. Yang boleh dimanfaatkan, sesuatu yang ada manfaat yang baik, jangan dimusnahkan, berikan kepada orang yang yang sesuai. Kalau hak orang, pulangkan hak balik. Kalau berkaitan benda haram antara kita dengan Allah, selesaikan kita dengan Allah, taubat dengan Allah, serahkan kepada orang lain yang boleh memanfaatkannya. Terutamanya tempat-tempat boleh diwakafkan, boleh disedekahkan dan sebagainya. Ataupun dibuat kemaslahatan umum sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah. InsyaAllah tak ada apa-apa. Okey, insyaAllah kita sampai sini saja. Semoga Allah jadikan pertemuan kita bermanfaat, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang daripada diri sendiri. Semoga Allah Subhanahu terima segala kebaikan, ampunkan segala kelemahan. Semoga Allah Subhanahu Taala bimbing kita dari hari ke hari, sehinggalah kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Taala di kalangan orang-orang yang dimatikan dalam keadaan sentiasa mencari kebaikan dan melakukan kebaikan, insya-Allah.
Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.